Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tulihu li ma ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la a'lam, innaka anta 'alamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi ruang waktu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam bulan Muharram tahun baru Hijriyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita agar kita dapat mengambil manfaat daripada kehidupan ini, apatah lagi untuk kita menambah ilmu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ubudiyah kita, amalan-amalan kita berdasarkan kepada ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama melalui jalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada Fatu Mekah, yakni pembukaan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan juga niat. Kita sedang berjihad ke jalan Allah kerana kita keluar daripada rumah kita. Man kharaja fi talbi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah fi sabilillah sampailah dia balik. Kemudian dengan niat, apabila kita mendapat ilmu tersebut, hendaklah kita beramal sesungguhnya dengan ilmu yang telah kita pelajari. Maka itulah datangnya keberkatan daripada kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada pengajian sifat solat Nabi yang sahih mengikut kerangka mazhab Syafi'i, berdasarkan kepada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Kita masuk bab yang keberapa? Muka solat berapa dah? Minta maaf bila tanya. Ya? Ha? 334. Bab bulan lepas tak datang kan? Ya. Sebabkan ada perkara-perkara yang penting, maka tidak dapat hadir pada bulan lepas. Jadi kita sambung pada bulan ini, insya-Allah. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang bab zikir. Okay? Peringkat yang kedua. Baik. Pada muka surat 210, Ibnu Hajar mengatakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim daripada Abu Darda radhiyallahu taala secara marfu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sukakah kamu apabila aku khabarkan amalan yang paling baik, paling suci dan paling tinggi derajatnya bagi kamu?
bahkan lebih baik daripada membelanjakan emas dan wang, serta lebih baik daripada bertemu musuh kamu lalu kamu menebas leher musuh, ataupun musuh menebas leher kamu. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan itulah zikrullah. Kita di dalam majlis ini adalah majlis zikir. Di dalam satu hadis, baginda Nabi SAW menyebutkan zikrullah adalah sebaik-baik amalan secara umum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, qala Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi zahaba wal wariq. Tidakkah kamu mahu aku khabarkan kepada kamu berkenaan sebaik-baik amalan kamu, kata Rasulullah, dan yang paling suci bersih di sisi raja kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling mengangkat darjat-darjat kamu, dan yang lebih baik bagi kamu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kamu daripada kamu bertemu dengan musuh kamu lalu kamu memukul leher-leher mereka dan memukul leher kamu. Maka Rasulullah mengatakan, wa khairu lakum min an taqaw aduwakum fadribu a'naqahum wa dadribu a'naqakum. Maka sahabat bertanya, sesungguhnya bala, katakanlah wahai Rasulullah, apakah itu? Maka Rasulullah mengatakan, zikrullah ta'ala, iaitu amalan itu ialah zikrullah, berzikir kepada Allah. Kita duduk dalam majlis zikir sebegini. Di dalam satu lagi pun baginda Nabi SAW menyebutkan, kalau kita dalam keadaan sendirian, Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Hendaklah lidahmu itu sentiasa basah dengan zikrullah, menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil di atas menjelaskan bahawa perkara yang dimaksudkan dengan zikrullah dalam hadis Abu Darda yang disifatkan sangat besar pahalanya adalah zikir yang sempurna. Tapi mesti sempurna lah, jangan tak sempurna. Kalau subuh, maghrib, lepas kita istighfar, baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi man ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau kurang pada tu tak sempurna. Itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW, yang kebanyakan pada hari ni semua main shortcut ya, main 3 ya. Sedangkan Rasulullah ajar subuh maghrib baca 10 kali, bukan baca 3 kali. Biar sempurna perbuatan kita sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Banyak yang berlaku di mana-mana pun. Tok-tok imam yang memimpin ibadat solat pada hari ini. Sebab kenapa jadi macam tu? Orang buat majlis ilmu, dia tak nak duduk. Mana-mana masjid surau ke, tok-tok imam, orang yang pertama sekali cabut lagi. Akhirnya dia tak belajar. Jadi dia pimpin orang tak sempurna. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, izan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajini minan nar sab'atan marrat. Jika engkau telah selesai solat maghrib, bacalah Allahumma ajini minan nar 7 kali, kata Rasulullah. Kita kerat 3 kali. Rasulullah suruh 7 kali. Banyak tok-tok imam kerat jadi 3. Rasulullah suruh 7 kali. Kerana apa? Minta perlindungan, ya Allah jauhkan aku dari api neraka, kerana pintu api neraka tu ada 7. Ada 7, maka tertutup pintu api neraka. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaka idza qulta zalika summa mitta fi lailatika kutiba laka jiwarun minha. Jika engkau membacanya lalu mati pada malam hari, maka dicatat bagimu perlindungan daripada api neraka. Tapi tak cukup. Biar cukuplah, biar sempurna sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ini dah banyak saya sebut perkara ini dah.
tapi tidak diambil iktibar, tak dipelajari. Kebanyakan tuk-tuk imam masjid ke surau ke mana-mana. Orang yang pertama cabut lari daripada majlis ilmu tuk imam. Tuk imam yang kebanyakan pergilah mana-mana buat majlis ilmu. Dia suruh orang duduk tapi dia cabut lagi duduk. Ini yang banyak berlaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, jika engkau membaca setelah solat subuh 7 kali, jika engkau mati pada hari itu, maka dicatat bagimu perlindungan dari api neraka. Barulah sempurna zikir kita tu. Kalau 3 tak sempurna. Biar bertetapan dengan apa yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu zikir yang dilakukan dengan lidah dan disertai oleh hati dengan memikirkan makna serta menghayati keagungan Allah SWT. Faham maksud apa yang kita sebut? Kita memuji Allah, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Itu merupakan puji-pujian kita kepada Allah. Malah ketika kita berada di padang Arafah, itulah yang dibaca oleh baginda Nabi SAW dan Rasul-Rasul terdahulu. Ini pujian yang mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sujida 'abdi sana'i an mas'alati a'taituhu afdala ma'atasi'a sa'ili." Apabila hamba-Ku disibukkan dengan memujiku daripada meminta kepadaku, pujian kepada Allah, Aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang Aku kurniakan kepada orang yang meminta-minta. Itu sebab amalan yang terbaik dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ini akan menyelamatkan kita daripada azab Allah, sebagaimana kita minta perlindungan daripada api neraka. Sebagaimana Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu taala menyebutkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma 'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min zikrillah." Tidak beramal seorang anak Adam itu dengan satu amalan yang paling menyelamatkannya daripada azab Allah lebih daripada zikrullah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Dan tidak juga amalan berjihad ke jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala." Tidak juga. Illa an tadribu bisayfi hatta yanqati'a, melainkan engkau memukul dengan pedangmu sehingga ia berkecai, iaitu memukul musuh tadi itu. Baik. Itu biar kita sempurna dalam berzikir dan memahami kita itu mentazimkan keagungan Allah. Dan orang yang dapat melakukan zikir sempurna itu mendapat keutamaan di sisi Allah SWT. Kalau sempurna barulah. Tak sempurna macam mana? Kita masak makanan, kalau tak sempurna bahannya, tak sedap makan. Tak sedap. Kita kerja dapat gaji, bos bagi sikit je, tak sebagaimana yang tertulis tertera dalam perjanjian. Patut dia bagi 1,008, dia bagi 1,004 je. Kita pun tanya, bos mana lagi 400 bos? Kita bab dunia kita tanya, kita hitung bab dunia ni, kita sangat detail. Tapi bab akhirat kita mencincai je. Tak sempurnalah janji baca, itu kita. Bab akhirat kita main cincai je. Bab dunia, itu kita nombor 1 tuan-tuan. Apatah lagi bab duit, kira cukup tak cukup, dapat gaji. Allahu Rabbi. Yang menunjukkan kita itu lebih kepada dunia daripada akhirat lagi. Orang yang mencari akhirat benar-benar mengikut jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya,
agar dia itu dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang kasih cinta kepada Rasulullah, dia pasti akan ikut Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, ada sahabat mengatakan kepada Rasulullah, sungguhnya kamu lebih aku kasihi daripada diriku, kata sahabat tadi itu. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasihi. Orang yang kasih kepada seseorang, dia akan ikut betul-betul. Dia bukan main cincai-cincai, tak ada, ikut betul-betul. Baik. Iaitu kedudukannya lebih utama berbanding orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir tanpa penghayatan terhadap perbuatan ataupun ibadahnya itu. Baik. Keutamaan jihad berjuang bagi kemaslahatan dan kejayaan agama Islam itu juga diakui lebih utama hanya dibandingkan dengan zikir lisan saja. Iaitu zikir yang tidak mengandungi penjiwaan makna dan penghayatan minda. Kerana hanya dua amalan saja yang Allah SWT akan memberi ganjaran kepada kita di saat kita lalai. Yang pertamanya membaca Al-Quran. Kalau kita dalam keadaan lalai, tapi kita baca Al-Quran, itu diberikan pahala oleh Allah. Begitu juga dengan berselawat kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan lalai, itu juga diberi ganjaran pahala. Tetapi zikir, kalau tidak mengingati kepada Allah, itu tak ada ganjaran pahala, sia-sia. Itu yang ramai buat tu. Dia zikir, majlis tahlil kan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang betul-betul faham kalimah la ilaha illallah itu kalimah tauhid, tapi dia sambil mengucap kalimah la ilaha illallah, ada yang main WhatsApp, ada sambil bersembang, ada sambil tengok jamuan dah siap ke tidak. Itu yang kebanyakan tu sia-sia, sebab dia tidak mentazimkan Allah SWT dengan zikir kalimah la ilaha illallah, tak memahami yang dia sebut itu ialah Allah SWT, Allah yang agung, Allah yang maha besar. Melafazkan, ramai boleh lafazkan Allahu Akbar, tapi sejauh mana kita membesarkan Allah, sejauh mana kita mentazimkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar. Tapi dalam keadaan lalai pun tetap jugalah kita berzikir. Jangan sampai kita meninggalkan zikir, dan jauhkanlah daripada bercakap-cakap kosong. Kerana baginda Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita, kerana cakap-cakap kosong ini tidak memberi manfaat kepada kita. Malah Rasulullah mengatakan, la tuksiru kalami bi ghairi zikrillah, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan melainkan berzikir kepada Allah. Orang yang banyak bercakap ni hati dia keras, kata Rasulullah. Hati keras. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah, fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah ta'ala qaswatul lil qalbi, yang menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi min Allah bil qalbul qasi, dan sesungguhnya kata Rasulullah, sejauh-jauh manusia daripada Allah ialah mereka yang berhati keras. Sebab dia bersembang dia kata. Orang buat majlis ilmu, dia tak nak duduk, dia duduk keluar, dia menyembang dia. Itu banyak berlaku. Bukan sini tuan-tuan, tempat-tempat lain pun berlaku. Berlaku tempat-tempat lain. Itu nasib baik sekarang ni jarak 1 meter 1 meter. Dulu rapat-rapat lagi menyembang dia. Kadang-kadang orang mengajar kat luar, kat dalam, dia kat luar bicara pula dengan kawan-kawan dia. Allah. Tu hebatnya orang kita tu. Hebat. Tapi bila tanya soalan, tak boleh nak jawab. Anak dah ramai dah. Tanya bab fardu ain, tak boleh nak buat.
Bila mak meninggal, ayah meninggal, tak boleh nak menguruskan jenazah ibu dan ayahnya. Macam mana? Semua main tolak sebab dia tak nak belajar. Tak nak belajar kan, nak buat macam mana? Akhirnya sampailah tua, dia tak reti apa pun apa yang dia lakukan. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita sendiri. Rugilah kalau macam tu. Kita dah diberi peluang oleh Allah SWT selepas pada PKP, buka surau balik, buka masjid balik, ada majlis ilmu. Berapa lama dah kita tak belajar, tiba-tiba dapat peluang, kita pun tak nak belajar juga. Allah Rabbi, ruginya. Baik. Apabila ada seseorang berkebetulan sempat ataupun dengan sengaja menempatkan diri melakukan zikir dengan lidah dan hati serta mahir hatinya, semua itu dilaksanakan ketika dia mendirikan solat, berpuasa, bersedekah ataupun ketika berperang melawan orang-orang kafir, maka dialah yang mencapai tingkatan yang paling tinggi, iaitu orang yang benar-benar khusyuk ketika berzikir dengan benar-benar takut kepada Allah SWT. Kerana ia terlebih baik daripada sedekah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, ma sadaqatun afdalu min zikrillah. Tidak ada sedekah yang lebih afdal daripada zikrullah. Itu sedekah yang paling afdal sekali. Dalam satu hadis lagi daripada Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna rajulan fi hijrihi darahimu yuqassimuha wa akharu yazkurullah kana zakiru lillahi afdal." Sekiranya ada seseorang yang sedang membahagi-bahagikan wang dirham yang ada di rumahnya sebagai sedekah, dan ada seseorang yang lain sedang berzikir kepada Allah SWT, nescaya orang yang berzikir kepada Allah SWT itu lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Itu hebatnya dalam bab zikir. Baik. Iaitu seperti apa yang digambarkan oleh hadis Abu Darda radhiyallahu taala, walau bagaimanapun hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Baik. Manakala menurut Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi bahawa tiada amal yang soleh melainkan zikir yang bertindak sebagai syarat dan membenarkannya, iaitu membenarkan apa yang telah diucapkannya tu. Apa yang kita ucapkan tu kita membenarkan. Benar kita mengatakan Allah Subhanallah, Maha Suci Allah. Membenarkan zat Allah itu, Maha Suci zat Allah, sifat Allah, af'al perbuatannya Allah. Itu sebab kena juga belajar tentang ilmu akidah. Kerana zikir ini merupakan nyawa, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, berbeza dengan orang yang tidak berzikir. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mait. Perumpamaan bagi orang yang mengingati Tuhannya Allah dan seseorang yang tidak mengingati Tuhannya adalah seumpama seorang yang hidup dan seorang yang mati. Itu sebab kita selepas daripada solat, kita berzikir terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji Allah, menyucikan zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kerana Allah SWT menyuruh kita berzikir banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Agar hati kita itu tenteram apabila kita mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bagi orang yang hatinya itu tidak ingat kepada Allah, bila berlaku musibah, berlaku sesuatu, dia jadi kalang kabut. Dia jadi kalang kabut dah. PKP tak ada kerja, dia jadi kalang kabut. Kalau ditimpa musibah kemalangan, dia jadi kalang kabut. Tentu arah dia. Sebab
dalam dirinya tak ada Allah. Sedangkan orang yang mengingati Allah, alladzina amanu wa atma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itulah tenang, tenteramlah hati mereka. Barulah tenang hati kita. Berlaku apa sekalipun dia mengetahui bahawa itu adalah datangnya daripada Allah, qada dan qada yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dia tak dikira kabul. Baik. Manakala menurut Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi bahawa tiada amalan yang soleh melainkan zikir yang tidak sebagai syarat dan membenarkannya. Barang siapa yang tidak berzikir mengingati Allah, suatu bersedekah atau berpuasa contohnya, maka amal ibadahnya tidak sempurna. Jadi fungsi zikir seperti itu dapat dinilai sebagai amalan yang paling mulia. Perhatikan hadis yang menyebutkan di dalam satu hadis, niat mukmin itu lebih mendalam hebat daripada amalnya. Niatul mukminin khairul amali. Kadang-kadang niat seseorang itu lebih baik daripada amal. Kerana kadang-kadang amal itu bercampur dengan maksiat batin, riya, wujub, bangga diri, merasa lebih baik daripada orang. Tetapi niatnya itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah tuan-tuan, surau ni, saudara Azmi dia buat pengumuman, besok kita nak buat qiyamulai pukul 3.30 pagi ataupun pukul 4 pagi. Tuan-tuan pun balik rumah kunci jam, nak bangun 3.30 pagi atau 4 pagi nak pergi surau qiyamulai. Tapi sedar-sedar dah terdengar dah Tok Bilal melaungkan azan, as-salatu khairum minan naum. Tak dapat dia nak tahajud qiyamulai sebagaimana yang dia dah niatkan. Tetapi seandainya dia dapat menterjemahkan niatnya itu kepada amal, nanti dia pergi kerja besok paginya tu dalam keadaan mengantuk, kawan pun tanya, nampak lemah hari ni, mengantuk je. Dia kata, semalam aku qiyamulai, semalam aku solat tahajud kat surau aku. Dia cerita kat orang habis amalannya tu. Dia bangga dengan apa yang dia buat. Itu maksiat batin tu. Tetapi apabila dia tak dapat menterjemahkan amal itu dengan apa yang telah dia niatkan tu, dia tak boleh nak cerita apa. Tetapi apakah dapat ganjaran pahala? Dapat. Kerana dia telah berniat untuk melakukannya walaupun tidak dapat menterjemahkan niatnya itu kepada amal. Itu dikatakan niatul mukminin khairul amali. Ada kalanya niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Baik. Demikian menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari, muka surat 210 juzuk ke-11. Maka ambillah pelajaran wahai para pembaca yang budiman. Orang yang ada kitab bolehlah. Baik. Posisi imam selepas daripada solat, ini juga penting. Seseorang imam disunatkan menoleh ke arah kanan bagi melakukan zikir dan berdoa. Arah kanan badannya menghadap ke arah jemaah, manakala arah kirinya menghadap ke arah kiblat. Tetapi ada dua keadaan imam bagi imam posisi ini. Yang pertamanya selepas imam selesai daripada memberi salam. Ingat tu, subuh, maghrib. Subuh, maghrib. Ingat, dua waktu yang begitu penting. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum imam melipatkan kakinya masih lagi duduk dalam keadaan tawaruk. Macam mana duduk tawaruk? Dengan meletakkan punggung ke lantai, menegakkan kaki kanan. Itu dikatakan duduk tawaruk yang sempurna. Duduk tahiyat akhir yang sempurna. Sebelum melipatkan kaki, imam istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Belum lagi berubah kaki tadi tu.
Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kemudian baru ubah posisi, sama ada imam menghadap ke arah makmum ataupun belah kanan imam menghadap ke arah makmum, belah kiri ke arah kiblat. Itu posisi imam. Berbeza dengan waktu zuhur, asar dan juga isyak. Lepas istighfar 3 kali, imam dah boleh dah ubah posisi. Bagi zikir untuk zuhur, asar dan maghrib, istighfar 3 kali, terus saja membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, diikuti dengan yang lain. Tidak dibaca la ilaha illallah la syarikalah 10 kali, dan tidak dibaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Yang itu dibaca subuh dan maghrib 10 kali dan 7 kali. Biar sempurna 10 dan 7. Ingat tu, siapa jadi imam sekalipun, walaupun kat rumah sekalipun. Kalau tidak, tak ada ganjaran pahala. Kerana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 kali la ilaha illallah la syarikalah lahu kulam duyuhi muta'ala kulli syai'in qadir, akan ditulis 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, tidak akan ditimpa musibah yang tidak disukainya, tidak akan diganggu oleh syaitan, seandainya dia mati akan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Apabila dia membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, tertutup 7 pintu neraka. Tapi kalau baca 3 dah tertutup, 4 terbuka lagi. Sebab kita menyalahi apa yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Kita reka sendiri. Hari ni ramai orang reka sendiri kan. Malas nak berzikir. Panjang sangat ustaz 10 kali. Gerak 3 dah lah. Panjang sangat dah 7, 3 sudah lah. Itu bab akhirat. Bab dunia, itu sungguh-sungguh. Baik. Tetapi hendaklah badan seorang imam terlebih banyak condong kepada jemaah daripada kiblat. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala yang berbunyi, kami apabila menunaikan solat di belakang Rasulullah dan kami suka berada di sebelah kanannya, iaitu Rasulullah akan memutarkan wajahnya ke arah kiblat, ke arah makmum, ataupun dengan mengerengkan kanan ke arah makmum, kiri ke arah kiblat. Baginda Nabi SAW menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Al-Bara' mengatakan, aku mendengar Nabi SAW membaca, ya Allah, lindungilah aku daripada seksamu pada hari seketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Mudah-mudahan Allah SWT juga akan menjauhkan kita daripada seksanya, asbab daripada kita hadir pada hari ini. Baik. Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari muka surat 338 juz kedua mengatakan, Imam Muslim meriwayatkan hadis melalui Ismail bin Abdul Rahman Az-Suddi berbunyi, aku bertanya kepada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala, bagaimana caranya aku berpaling setelah selesai menunaikan solat ke kananku ataupun ke kiriku? Maka Sayyidina Anas menjawab, adapun menurut pengalamanku, seringkali aku melihat Nabi SAW berpaling dari arah kanannya. Itulah di antara posisi-posisi yang imam mengikuti sunnah. Tak salah kalau kita tak ikut, tapi kita menyalahi sunnah lah. Menyalahi sunnah yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW. Dia masuk isyak dah. Berapa minit lagi? Sebab PKP ni sebelum isyak berhenti dah. Itu sedap pengajar waktu lepas PKP ni. Tak payah panjang-panjang. Dia tak payah panjang-panjang, bayar tetap sama. Senang tuan-tuan. Tuan-tuan bukan nak panjang-panjang. Kan panjang-panjang kan bila nak habis. Oi, ustaz ni terhenti bahasa kau, orang nak semayang gitu. Dia bukan nak ilmu. Dia datang nak semayang balik. Belajar tak payah. Tu kebanyakan lah. Lepas maghrib dia cabut. Nanti isyak nanti baru dia datang balik. Dia tahu dia semayang. Tak ada ilmu pun tak apa. Tak belajar pun tak apa. Macam mana nak ajar anak bini macam tu kalau tak ada ilmu? Tak boleh nak ajar lah anak bini. Bang ajar macam mana bang? Tak tahu lah, abang tak dengar pun ustaz tu ajar.
Allahu Rabbi. Inilah akhir zaman tuan-tuan yang berlaku pada hari ini. Kalau tidak beramal dengan ilmu sebagaimana Syekh Ruslan dalam Matan Zubat mengatakan, faman bi ghairi ilmi ya'malu fa'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan yang tanpa ilmu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah SWT, sebab dia tak tahu apa yang dia buat. Orang buat, dia buat, tapi dia tahu. Bila tanya, tak tahu. Ini masalah. Jadi cukup dah sekadar itu tuan-tuan. Dah hampir dah kepada isyak kan. Berapa minit lagi? Jadi cukup dah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah SWT akan kurniakan kepada kita kebaikan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum manafina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musinana wa maqasirana li 'amilina wa hab lana kulli biwajhika karim ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kebaikan kepada ahli jemaah surau ini dan penduduk-penduduknya. Engkau lipat gandakanlah ganjaran pahala, lipatkanlah gandakanlah rezeki mereka yang telah mengeluarkan infak, sumbangan untuk membantu orang lain. Engkau berikan kebaikan kepada mereka di atas keprihatin mereka terhadap kesusahan orang lain. Berikan pahala yang menyebabkan mereka itu dapat masuk ke dalam syurga, terutamanya jemaah-jemaah surau An-Nur Bandar Sarjana Putra ini dan juga seluruh ahli keluarganya. Lindungilah mereka daripada azab-Mu ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka dan ahli keluarga mereka sehinggakan mereka dapat bertemu dengan baginda Nabi SAW, sehinggakan Kau redha dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini ya Allah. Selamatkanlah mereka daripada azab kubur dan azab api neraka ya Allah. Begitu juga dengan kedua ibu bapa mereka semuanya ya Allah. Dan apabila mereka kembali ke rumah nanti ya Allah, Engkau ampunilah mereka yang telah hadir, yang telah datang untuk bertakarub kepada Engkau, untuk menjadi hamba kepada Engkau sebenar-benarnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.